Saya minta maaf, saya tak suka sangat Ibn Sina. Tapi Ibn Sina sebut, kalau macam tu, seluruh Quran kamu kena takwil. Sebab Quran bukan menceritakan sifat dalam bentuk sifat. Quran menceritakan Allah melakukan perbuatan. Baik, saya akan panjangkan sekejap lagi di hujung. Seterusnya saya nak sebut satu lagi isu di dalam Asy'ariyah, apa yang boleh didengar dan dilihat. Mereka ada perbezaan pandangan. Apakah yang didengar itu sekadar bunyi-bunyi dan perkara yang boleh didengar? Yang dilihat itu sekadar benda yang boleh dilihat? Ataupun semua pun boleh? Asy'ariyah ada dua pandangan yang berbeza. Walaupun Al-Baijuri rahimahullah cuba menyelesaikan pertikaian ini. Pertikaian ini adalah antara As-Sanusi dalam satu dimensi, dan dimensi yang kedua adalah saya lupa nama. Yang kedua adalah Sanusi dan juga Taftazani. Sanusi dan Taftazani. As-Sanusi kata semua pun boleh dengar dan boleh lihat. Taftazani kata tak, hanya yang perkara yang boleh didengar itu didengar, perkara yang boleh dilihat itu dilihat. So Imam Al-Baijuri mendamaikan kedua-duanya. Kata Imam Al-Baijuri, mengikut pandangan Taftazani, hanya yang boleh didengar itu adalah perkara yang boleh didengar adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di sisi kita, pada dimensi kita, hanya yang boleh didengar itu adalah perkara yang boleh didengar sahaja. Itu pada dimensi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua boleh didengar. Tapi pada pandangan makhluk, saya bacakan pandangannya senang. Tsummal basar wa kadzalika basar fa huwa mithlu ma dzakarna fi wujub ittisafihi ta'ala wa huwa sifatun azaliyah qa'imah tata'allaq bil mawjudat. Jadi kata Al-Taftazani di sini, murad bil masmu'at fi haqqihi ta'ala wa hiya al mawjudat. Yang dimaksudkan dengan masmu'at fi haqqihi ta'ala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesemua mawjudat. Okay, saya betulkan perkataan itu, saya baca dari sini. So, di sini Al-Baijuri mengatakan bahawa pandangan As-Sanusi dan Al-Taftazani sama sahaja. Semua mubsarat boleh didengar, semua boleh didengar, bukan sahaja mubsarat boleh dilihat, masmu'at boleh didengar. Ini pandangan siapa? Percubaan oleh Al-Baijuri untuk mendamaikan perbezaan di antara Al-Taftazani dan juga As-Sanusi. Baik, seterusnya. Kalau kita lihat penulisan ulama Asy'ariyah terdahulu, ramai di kalangan mereka menyebutkan ada beza di antara apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dalam Al-Insaf oleh Al-Baqilani menyebutkan wa yajibu an ya'lam anna as-sami' annahu sami' li jami'il masmu'at. Hendaklah diketahui bahawa Allah mendengar setiap yang boleh didengar dan Allah melihat setiap yang boleh dilihat. Disebut oleh Ibn Arafah li idrakil masmu' wal mubsar, untuk menangkap ataupun menidrak semua yang boleh didengar dan boleh dilihat. Demikian juga perkataan yang digunakan oleh Al-Asfahani. Jadi mereka menggunakan perkataan ada beza antara apa yang didengar dan apa yang dilihat. Sebaliknya, As-Sanusi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Umum Barahin, was-sam'u wal basar muta'alliqan bi jami'il mawjudat. Sama' dan basar ia berkaitan dengan semua benda yang wujud. Bukan sahaja yang boleh didengar dan boleh dilihat sahaja. Daripada pandangan Sanusi ini, kalau kita lihat semua syarah yang ada bagi tulisan Sanusi, antaranya apa yang disebut oleh Malali At-Tilmisani, dia sebut artinya semua boleh dilihat dan boleh didengar. Zat boleh dilihat dan didengar, warna boleh dilihat dan didengar, bentuk-bentuk boleh dilihat dan didengar, rasa-rasa boleh dilihat dan didengar, bau-bahuan boleh dirasa, boleh dilihat dan didengar. Begitu juga cinta, benci, perkataan nafsi, semua ini boleh didengar dan boleh dilihat. Kata siapa? Kata Malali apabila mensyarahkan perkataan As-Sanusi. Isunya sekarang, kalau semua boleh lihat, semua boleh dengar, apa beza dengar dan lihat? Ini cuba dibahaskan oleh Ad-Dasuqi dalam hasyiahnya. Ad-Dasuqi menyebutkan bahawa antara ucapan yang disebutkan oleh Ad-Dasuqi, ta'adzar ma'rifah ma yakhussu kulla wahidin minal inkishafat. Kita tak tahu apa beza dengar dan lihat. Kemudian was-sama' inama dalla ala mujarradi itsbatihima. Dalil-dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah, hanya menunjukkan kepada kita mesti isbat sama' dan basar. La tamyiz ahadihima anil akhar. Bukanlah untuk membezakan di antara salah satu dengan yang lainnya. Kata siapa? Kata Ad-Dasuqi bila mensyarahkan perkataan As-Sanusi. Dan disebutkan juga
antara yang disebut oleh Dasuqi, fayankashifullah bisam'ihi dzatahu wa sifatahu. Dengan pendengaran Allah, Allah mendengar zatnya dan juga sifatnya, demikian juga dengan penglihatan Allah. Tetapi kita mesti ketahui yankashiful hasil bi ahadihima mughayir, al-inkishaf al-hasil bi ahadihima mughayir lil inkishaf al-hasil bil akhar. Kata Ad-Dasuqi, kena tahu satu benda je. Apa yang dicerap dengan pendengaran dan apa yang dicerap dengan penglihatan, dua benda yang berbeza. Tapi apa maksud mendengar, apa maksud melihat, kita pun tak tahu beza antara kedua-duanya. Tapi ada beza. Bezanya apa? We don't know. Kata Al-Baijuri, yufawwad ilmuha ilallah. Diserahkan ilmunya kepada Allah. So artinya, sebab itu kalau lihat kitab-kitab Asy'ariyah, ta'rif bagi sama' dan basar sama. Muta'alliq bil mawjudat. Sifat Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wujud. So kalau ini ma'akuma asma'u wa ara, apabila disebutkan dalam Quran, Allah sebut kepada Firaun dan juga kepada Musa dan juga Harun, pergi kepada Firaun, aku bersama dengan kamu, aku melihat dan aku mendengar. Di sisi ulama Asy'ariyah, apa artinya? Artinya aku idrak something daripada kamu dan something else daripada kamu. Kedua-dua itu berbeza, tapi kita tak tahu apa bezanya. This is reality. Ini yang disebutkan oleh As-Sanusi dan disyarahkan oleh Ad-Dasuqi. Sama' dan basar muta'alliq bil mawjudat. Ada beza antara kedua-duanya. Cuma perbezaannya kita pun tak tahu. Sebab boleh dengar semua benda dan boleh lihat semua benda. Saya minta maaf. Pada pandangan orang awam, kalau kita buat tempat kosong kan, daripada sekecil-kecil budak sampai sebesar-besar budak, semua boleh isi tempat kosong. Allah ... saya pergi ke kedai, Allah melihat. Allah ... saya menyanyi, Allah mendengar. Allah ... saya bertumbuk dengan kawan saya, Allah melihat. Allah ... saya bertekak dengan kawan saya, Allah mendengar. Tapi mengikut apa yang disebutkan oleh Sanusi, tak tahu. Saya minta maaf, itu yang disebut. Bukanlah sesat, tak sesat pun. Asy'ariyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini satu isu yang menarik untuk dibincangkan. Sedangkan ulama sebelum daripada beliau, Al-Baqilani sebut dengan jelas. Sami' li jami'il masmu'at. Allah mendengar setiap yang didengar. Dan Allah melihat setiap yang dilihat. Seterusnya, saya nak sebut. Dalam Al-Quran dan Sunnah, saya dah sebut tadi sedikit, saya nak panjangkan sedikit. Kaedah istihalah hulul hawadis tu, mustahil berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini tak boleh digunakan semewang-mewangnya untuk menghukum dalil-dalil syarak. Dalil berdiri sendiri. Kalau kaedah ini bertepatan dengan dalil, dia dipakai pada ketika itu. Kalau dia bercanggah dengan apa yang jelas di dalam dalil, dia tidak terpakai pada ketika itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melihat, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, ayat-ayat ini datang dalam bentuk yang bukan pasif sebagaimana disebutkan oleh kaedah itu. Bukanlah sebagaimana yang kita sebut ketiga-tiga mazhab tadi, tidak. Ada benda Allah sebut, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kamu, Allah akan melihat amalan kamu. Apabila kamu beramal, Allah akan melihat amalan kamu. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh difahami dengan erti kata, tak, amalan kamu itu kita letak dalam kedudukan seumpama dia wujud, Allah telah pun lihat siap-siap, kemudian baru dia berlaku. Orang awam tak faham begitu. Dan tak boleh juga dikatakan melihat itu seperti ilmu yang telah pun Allah tahu terdahulu. Alim bil masmu'at wal mubsarat. Orang awam tak faham begitu. Dan orang awam juga tidak memahami sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan juga Al-Amidi rahimahumullah. Yang mana mereka menyebutkan bahawa Allah dah tahu, Allah dah lihat dah. Allah sedang lihat dan Allah akan lihat, tak ada perbezaan. Tidak. Ayat itu dengan jelas. Kamu amal, lepas tu Allah tengok. Jadi konteks yang cuba disebutkan oleh Al-Quran, itulah lebih tepat dan lebih benar untuk diimani dan dipegangi oleh sesiapa sahaja. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa anna hadathahu la yushbihu hadathal makhluqin. Apa-apa yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan apa-apa yang baru daripada makhluk. Ini kaedah penting. Daripada kita berpegang
dengan kaedah yang mengatakan bahawa tak boleh langsung ada apa-apa yang baru. Semua dalil ini dibaca mengikut kaedah itu. Yang lebih tepat adalah dalil diutamakan. Kaedah Aristotle itu diterima apabila dia bertepatan dengan dalil. Apabila dia tidak bertepatan dengan dalil, dia ditolak. Isunya besar. Bukan sekadar sama' dan basar. Walaupun hari ini kita membincangkan tentang sama' dan basar. Tapi kerana kaedah itu, banyak sifat-sifat Allah telah dinafikan. Kita baca Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang melakukan. Tuhan yang berbuat. Dalam hadis lebih banyak. Mungkin kita boleh cuba untuk mentakwil Al-Quran. Tapi hadis macam mana nak takwil? Diceritakan bahawa Nabi SAW nanti di hari kiamat, Nabi akan pergi sujud di hadapan Arash. Malaikat akan angkatkan Nabi SAW. Nabi jumpa dengan Allah. Ya Allah, wa'adtani syafa'ah. Kau ada janji nak bagi syafa'ah dekat aku. Ya Allah, tolong bagi syafa'ah dekat aku. Allah kata, pergi. Wa inni atin. Aku akan datang. Wa ja'a rabbuka wal malakutu saffan saffa. Tuhan kamu kemudian datang bersama dengan malaikat yang berbaris-baris. Ayat ini jelas. Hadis yang mentafsirkan ayat ini lebih jelas daripada aku. Allah akan datang. Diceritakan bahawa orang mukmin akan sujud. Munafik tak boleh nak sujud. Kalau ayat ini semua nak ditakwil, kenapa nak ditakwil? Tak boleh. Kalau Allah datang hari kiamat nanti bercanggah dengan kaedah, mustahil berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf, saya tak suka sangat Ibn Sina. Tapi Ibn Sina sebut, kalau macam tu, seluruh Quran kamu kena takwil. Sebab Quran bukan menceritakan sifat dalam bentuk sifat. Quran menceritakan Allah melakukan perbuatan. Ibn Sina dia lagi sesat lagi teruk lah. Al-Ghazali pun telah mengkafirkan dia. Cuma itu kaedah yang dia sebut Al-Quran, begitulah Al-Quran.